Okay, Assalamualaikum guys. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ni saya nak sentuh sikit pasal permulaan bagi siapa-siapa yang nak start memanah menggunakan compound bow. Jadi nak beli compound bow, berapa costing dia dan sebagainya. Mula-mula sekali saya kena take it out of the way dulu. Satu, berkenaan kos ni. Macam mana-mana sukan pun, dia punya cost ni akan ada variance lah. So depending kepada berapa banyak yang kita nak spend, tak kisahlah dia nak shoot traditional ke, recurve ke, compound ke, cost tu akan ada daripada yang kita panggil budget lah, daripada budget, betul-betul budget, sampailah kepada yang professional level yang betul-betul top of the line lah, mahal senang cakap. Okay, so tapi hari ni saya nak fokus ialah yang beginner friendly, budget friendly, yang you all boleh cari sendiri dekat banyak sekarang kedai-kedai online, Shopee ke, Lazada ke, okay, ataupun boleh cari dekat grup-grup Facebook, ada banyak juga. Okay, saya akan bagi tips apa yang kita nak, and then kita akan tengok juga satu dua item dan produk daripada kedai online, supaya kita boleh buat informed decision lah. Siapa-siapa yang berminat nak start untuk compound, apa yang you guys kena cari, apa yang you guys nak kena tengok, dan berapa harga dia yang kita nak spend untuk barang-barang ni semua. Okay, sebelum kita nak pergi shopping, nak beli compound bow, nak pergi beli kat kedai fizikal ke, ataupun kita nak pergi online ke kan. So sekarang ni banyak benda online senang yang boleh tengok. So kita nak beli, apa yang kita kena tahu ialah yang pertama, bow tu pertama dari segi aksesori dia yang datang dengan bow. Dan untuk video ni dan video untuk begini ni, saya fokus kepada compound bow yang datang dalam bentuk set lah, dalam bentuk set supaya senang, tak payah pening kepala. Cuma kita nak kena list down apa barang yang perlu ada. Dan yang kedua, bahagian kedua ialah kita kena tengok sama ada bow tu menepati ciri-ciri yang kita nak dari sudut satu, dia punya draw length, dua, dari sudut poundage, dan ketiga harga lah. Okay, cakap pasal draw length dengan draw weight compound bow yang kita nak beli. Okay, yang pertama draw length dengan draw weight ni, bila kita tengok barang tu, sama ada kita tengok barang tu kat kedai ataupun kita tengok barang tu dekat Shopee, biasanya produk ni dia akan bagi tahu kita berapa draw length yang ada untuk bow tersebut. Dan untuk beli yang online ni, biasanya dia akan ada jarak lah. Saya akan tambah juga note dekat bawah, dekat dalam description tu, boleh check kat sana. So dekat draw length, dia akan bagi tahu daripada berapa inci minimum sampai berapa inci maksimum. Contohnya bow tu dia kata daripada 24 inci sampai 30 inci. Maksudnya siapa yang tarik, tangan dia boleh paling pendek 24 inci dan paling panjang sampai 30 inci. So boleh pakai bow tersebut. So jika ada bow yang untuk orang dewasa, dia akan cakap lah, okay, 24-30. Ada juga bow yang untuk remaja, kanak-kanak mungkin umur belasan tahun masih membesar. So kita nampak dia tulis kat situ draw length dia letak pendek. Dia letak, saya rasa paling rendah saya pernah nampak setakat ni 17 inci lah, tu paling pendek. 17 inci ada, ataupun mungkin 18-19 inci hingga ke 28 contohnya. So bow tersebut adalah bow untuk remaja. So check siapa yang nak pakai bow tu, kita nak pakai ke, ataupun kita nak bagi anak ke, anak saudara ke kan. So tengok umur dia. Dan kalau ada kemahiran, kalau mungkin perlukan bantuan daripada kawan ataupun siapa yang tahu, untuk at least dapatkan ukuran secara kasar apa draw length orang yang nak guna bow tersebut. Itu satu. Dua, draw weight. Draw weight ni dalam bentuk poundage lah, berapa pound, dia tak ada kilogram. Okay, poundage. So tengok juga, dia akan bagi tahu juga kat situ dalam range yang berapa yang bow tu ada. Ada bow dalam 40 hingga 50 pound. Ada bow datang 30 hingga 70 pound. Ada bow datang 30 hingga 55 pound. Benda ni bergantung pada pengeluar lah, dan bergantung juga kepada siapa yang dia target bow tu untuk digunakan. Jadi contoh macam tadi kita bagi, kalau kata bow untuk remaja, draw length dia buat pendek 17 ke 19 inci sampai 28. Lepas tu dia akan buat juga poundage dia rendah. Contohnya 10 ataupun 19 hingga 30 pound saja. So rendah. So rendah, budak-budak boleh guna, dia boleh tarik bow tersebut. Tapi kalau adult yang main, dia akan rasa, ringan sangat ni, tak boleh pakai. So dia akan cari bow yang poundage lebih tinggi. So
Bila kita tengok kat situ berapa poundage yang dia bagi, apa jarak poundage yang bow tu boleh pergi, daripada minimum berapa pound sampai maksimum berapa pound. So yang ini kita nak tengok jugalah. So bergantung kepada penggunaan kita. Dan biasa orang dewasa, saya rasa dalam lingkungan 30 ataupun 40 ke 60 macam tu dah okey. So kalau jumpa bow yang dalam 30 hingga 55 ataupun 40 hingga 60 ataupun 35 hingga 60 ke 35 55 ke, ada within that range dalam 30 sampai 50 lebih tu, itu dah dikira okey lah, dah boleh digunakan. Okey, yang cakap pasal harga, pasal harga ni saya nak sentuh untuk, dan for the sake of this video, untuk beginner saya akan cakap pasal yang full set ready to shoot lah. Yang kita panggil ready to shoot ni, dia dah siap dengan semua aksesori dia. Kejap lagi kita cover bab tu pula. Sediakan siap dengan semua aksesori dia. So price range yang kita boleh nampak setakat ni, saya nampak kat market, ini bow yang made in China lah, made in China. Paling murah boleh jatuh sampai lebih kurang dalam 300 lebih, 300 lebih ada. Kalau yang up sikit daripada tu, dalam lingkungan 400-500, ada dalam 600 lebih, ada 800 lebih, 900 lebih, 1000, dan it goes above lah, above and beyond lah. Kalau berapa 1000 lebih, semua atas tu ada juga. Bergantung kepada kita, berapa banyak kita nak spend. Cuma satu nasihat saya, bila nak beli, berdasarkan harga ni, kadang-kadang kita rasa kita nak jimat. Betul? Semua orang jimat, saya pun nak jimat. Tapi you have to consider also, tengok kat situ, kalau boleh beli online, tengok dia punya review kan, apa review kepada bow tersebut. Ataupun kalau tak sure, you guys ada community ataupun ada kawan-kawan yang dah guna compound bow, cuba minta pendapat diorang. Apa pendapat korang pasal bow ni? Mungkin ada yang dah pernah pakai, so dia boleh bagi feedback. So if you have a certain bow, mungkin dah tengok bow tu, wish, ni macam okey, tunjuk kat kawan-kawan, bow ni okey ke? Minta pendapat. Kalau kata diorang kata okey, then go ahead lah. Mungkin you can make that purchase. Tapi kalau kata contoh, dia goes back to, it goes back to, tanyalah, minta feedback lah daripada kawan-kawan yang kita ada. So jangan buat pembelian membuta tuli. Okey, berkenaan aksesori untuk bow yang kita nak beli tu tadi. Okey, bila kita beli bow dan bow tu set yang complete lah, ready to shoot. So aksesori yang kita nak kena tengok, saya akan buat list juga kat sini. Aksesori yang kita kena tengok untuk kita beli tu, yang pertama ialah, selain daripada bow tu, kita kena ada dia punya arrow rest. Okey, untuk letak arrow dia kena ada sight. Okey, untuk aim ada pip sight. Alright, lepas tu dia kena ada D-loop, dan dia ada release lah. Kalau ada release lebih baik. Dan yang last kali arrow. Kalau kata set tu ada semua dalam list ni tadi, dan ada sekali extra arrow tu saya rasa paling berbaloi lah. Maksudnya tak perlu lagi nak spend extra. Untuk biasanya bow yang sampai, D-loop dan pip sight tu memang dia ada. Saya tengok bow saya daripada China setakat yang saya nampak ni lah, semua orang beli, saya sendiri beli. D-loop dan pip sight tu memang dah ada. Cumanya yang lain-lain tu kena perhati. So tengok dalam senarai ni, check dalam gambar tu, dan gambar dan description yang seller tu bagi, ada tak komponen-komponen ni semua kalau kita nak beli yang complete set. Okay, so kita buka dah. Ni Lazada Ni Lazada. Alright, so untuk tujuan video ni, saya nak pemudahkan video ni, nak bagi dia pendek. So saya dah handpick beberapa bow yang saya biasa nampak dekat seller-seller dalam Lazada ni, yang mana yang sesuai. So untuk contoh yang kita nak pakai hari ni, kita ambil saya punya bajet, saya letak bajet saya dalam sekitar RM600. Okay, bajet saya sekitar RM600. So bukan ini saja yang ada dekat dalam Lazada dan Shopee, boleh cari dan boleh tengok sendiri apa yang lain-lain bow lain yang ada. Tapi ini yang saya contoh yang saya guna lah. Okay, bajet saya dalam sekitar RM600. So RM600 kita tengok, kalau tengok dalam senarai ni, ada dua bow yang jatuh dalam RM600 punya price bracket tu. So yang bawah ni ada satu bow top point M3, tapi tulis kat sini children atau teenagers and beginners compound bow. Okay, cuba tengok. Kita tengok dulu. Okay, so pertama yang kita nak tengok adalah, kita nak tengok dia punya draw length dengan draw weight. Draw length dengan draw weight. So cari kat situ, dia bagi kita draw weight 10 hingga 30 pound, draw length 17 hingga 27 inci.
So kalau ikut description dia ni memang bow untuk bow remaja dan bow untuk siapa yang baru start main lah. 27 inci tu agak borderline untuk pemanah dewasa. So kalau kata siapa yang nak beli bow ni, kalau pemanah wanita, insya-Allah tak ada masalah. Tapi draw weight dia still 30 pound saja, so tak berapa tinggi. Okay. So selain daripada tu, kita nak tengok apa aksesori yang dia bagi. So kalau tengok dalam gambar tu, okay, mungkin siapa yang tengok video ni mungkin tak berapa kenal lagi kan, tapi tak ada masalah lah. So saya bagi tahu je. So dalam ni dia dah bagi siap ada arrow rest, dia dah bagi siap-siap ada arrow rest, dia dah bagi siap-siap ada sight. Pip sight dengan D-loop memang akan ada atas bow. Okay. Dia dah bagi wrist strap release, dia dah bagi arrow. Okay. So kalau ikutkan complete lah, dan ada extra lagi. Dia ada bagi stabilizer, dia ada bagi bowstring wax, dia ada bow kickstand. Okay. So kalau ikut atas ni memang complete set lah dia bagi. So kalau kata contoh lah, memang nak beli bow ni untuk anak nak guna, dan anak tu mungkin dalam 12 tahun ke, saya rasa 12 tahun ke atas dah boleh pakai bow ni. So okay, boleh ambil, sesuai lah. Dan price range dia pun masuk bawah price range kita, so sesuai. Tapi kalau kata untuk orang dewasa, contoh macam kata dah saya nak cari untuk diri saya sendiri, saya nak cari satu bow yang saya boleh shoot. Okay, poundage dia saya tak nak yang terlalu rendah sangat, so mungkin yang ni. Cuba kita tengok. Okay. So Junzing M131. So dia tulis kat sini, dalam dia punya title dah ada dah, siap-siap. Dia kata 30 hingga 55 pound. 30 hingga 55 pound sesuai untuk orang dewasa. Okay. Draw length dia bagi kat sini 24 hingga 29.5. So kalau kata untuk orang kita, orang Malaysia, Asia, biasanya kita punya draw length akan jatuh lebih kurang dalam 26 sampai 28, macam tu lah lebih kurang. Saya jarang jumpa orang yang ada draw length terlalu panjang atau terlalu pendek. Saya sendiri 26.5 macam tu dah boleh pakai. So untuk draw length biasanya okey. Draw length yang dia bagi ni tak ada masalah. Okay, kita tengok pula apa aksesori yang dia bagi dengan bow ni. Ada tak gambar? Okey, ni ada gambar. So kalau ikut dalam description ni, dia kata dia bagi arrow 6 piece. Okay, 6 piece arrow. Tengok dekat atas bow tu, dia memang dah ada D-loop, memang dah ada pip sight. Dia bagi kita sight, dia bagi kita arrow rest, dia bagi release, bowstring wax, stabilizer, kickstand, wrist strap, banyak lah. Semua ni complete. So kalau tanya saya, kalau berdasarkan apa spesifikasi yang kita nak tadi, bow ni menepati kita punya kriteria. Harga dia pun RM457 setakat hari ni yang dalam Lazada ni. So within our budget. Within our budget. Okay, so baguslah bow ni within our budget. Okay, just nak tengok lagi yang lain-lain lah, just for comparison kita tengok. Okay, ni top point M1. Harga dia kalau kita, dia dah luar budget lah ni. Dia dah over budget. Okay, tapi just nak tengok saja. Dia punya draw weight 19 hingga 70 pound. Draw weight 19 hingga 70 pound. Tapi draw length dia tak bagi tahu. So contoh yang bagus. So kalau kata jumpa satu bow macam ni, cakap tak bagi tahu lah, mana draw length dia tak tunjuk pun draw length dia berapa panjang. Tak sure. Tak sure, tak payah beli. Dia tak ada bagi tahu. Walaupun dia tunjuk macam ni kan, tapi kita tak tahu kan. Tak sure, tak payah beli. Banyak option lain. Okay, satu contoh lagi. Okay, ni bow yang sama yang saya pakai ya. Ni bow sajalah promote. Okay, kalau tengok dia punya budget kita hari ni, budget kita RM600, so dah over budget lah. Over budget. So tapi kita nak tengok juga dari segi yang lain. So dia kata kat sini 30 hingga 55 pound. Kalau ikutkan description, dia ada bagi tahu tak berapa panjang draw length dia. Okay. So dia tulis draw distance range, draw length lah 24 inci hingga 30.5 inci. So sesuai untuk kita. Dia punya kadang-kadang bow China disebut rally. Rally tu dia punya poundage lah. Dia akan tulis dalam pound 30 hingga 55 pound. Kadang-kadang dia tak tulis pound, dia pakai hashtag dia 30 55 hashtag. Tu poundage lah tu. So kalau kita tengok dia punya set, apa yang dia bagi dengan dia punya set. Okey, jom kita tengok. So dia bagi satu dozen arrow. Dia ada arrow rest, sight, ada release, limb damper, stabilizer, wrist strap, D-loop extra, pip sight.
complete lah. So complete set. So kalau kata siapa-siapa yang nak beli, kalau ada bajet sekitar harga ni, boleh consider untuk beli buah yang ni. So saya rasa yang tu dululah. Kalau kita tengok, ingat first tetapkan dulu berapa bajet kita. Okay, ada tak within that price bracket. Yang kedua, kalau kata nak beli ready to shoot, check balik dengan list aksesori kita yang kita nak tadi. Dan yang ketiga, kena check juga tadi berapa draw length, berapa draw weight dia. Kalau ada siapa yang tak lebih tahu, lebih arif, kalau ada dalam komuniti anda yang lebih tahu, boleh rujuk pada mereka dan pastikan anda dapat beli dengan with an informed decision. So saya harap tu dapat membantulah sedikit kepada sesiapa yang nak start memanah menggunakan compound bow dan nak beli compound bow. Apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak cari kan. Ada soalan, jangan malu, jangan segan, boleh komen kat bawah, boleh tanya. Kalau kata ada community, boleh tanya pada rakan-rakan dalam community lah. Jangan malu, jangan segan. Malu bertanya sesat jalan. Jadinya setakat itu dulu untuk video kali ni. Lain kali kita jumpa di video yang lain. Assalamualaikum.